A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita berselawat ke atas Nabi, sahabat-sahabat semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang bermaksud, ya Allah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya Allah engkau merahmati Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana ya Allah engkau merahmati Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan ke atas ahli keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkatilah ke atas yang tadi tu rahmati, lepas tu wa barik. Ya Allah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau merahmati ke atas ahli sorry Encik, sorry. Ini kan dia sengit. Saya nak betulkan, saya cuba betulkan tak boleh. Dia kena macam tu sikit. Ya, okey. Kepala sebenarnya sedang pening, sedang berat. Maaflah lama zikir tu tadi. Tapi saya nak terangkan maksud selawat sebab ramai kita besar tapi kita tak tahu pun maksud. Okey ya? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sahabat-sahabat, selawat yang kita baca setiap kali di dalam solat, iaitu selawat dalam at-tahiyyat, itu adalah selawat yang paling afdal. Selawat yang paling afdal. Okey. Nabi SAW ditanya, apabila diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, macam mana dah permulaan tu dalam khutbah Jumaat Ustaz? Sebelum ayat perkataan sebelum. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah sallu alaihi, ucapkanlah selawat alaihi ke atas Nabi, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam sejahtera
ke atas Nabi Muhammad SAW. Ini adalah satu perintah. Para ulama kata, ia adalah satu perintah wajib ke atas umat Islam. Bermaksud ucap selawat dan juga salam adalah wajib ke atas umat Islam untuk berselawat dan juga untuk memberi salam kepada Nabi. Hukumnya wajib. Wajibnya bila? Apabila di dalam solat. Di luar solat, hukumnya sunat. Bukan wajib. Wajib tu di dalam solat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan pernyataan bahawa Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada banyak perkara yang Allah perintahkan kita buat, tapi Allah tidak melakukannya. Malaikat Allah tidak perintah untuk melakukannya. Malaikat tidak melakukannya. Ada banyak perkara. Allah perintah kita supaya bersedekah, supaya salat, supaya tutup aurat, supaya keluarkan zakat, supaya menunaikan haji, supaya menunaikan umrah dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi, tuan-puan sekalian, dalam ayat ini Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selawat dan juga salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud Allah memberikan selawat, Allah berselawat ke atas Nabi? Allah merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud malaikat berselawat ke atas Nabi? Malaikat mendoakan Nabi. Yang memberi rahmat Allah sahaja. Malaikat tidak memberi rahmat. Malaikat perantaraan rahmat Allah ke atas manusia. Rahman adalah sifatnya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha memberikan rahmat. Rahmat, pemberi rahmat, yang maha merahmati hanyalah Allah sahaja. Al-Quran kalamullah. Bila kita membacanya, kita akan mendapat rahmat daripada Allah. Subhanallah. Zikir, ibadah, kita buat segala amal soleh dan amal ibadah, ia mendatangkan rahmat Allah. Sebab itu, bila Nabi SAW bersabda, hadis yang kita telah bacakan sebelum ini, Nabi bersabda kepada seorang sahabat, sesungguhnya, tidak ada siapa yang boleh selamat daripada api neraka Allah, melainkan dengan rahmat Allah. Lalu sahabat ni bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah termasuk kamu juga? Nabi SAW menjawab, ya, termasuk aku. Hanya sahaja aku telah diberikan rahmat oleh Allah. Dan Nabi menjelaskan juga, jin ataupun kita panggil qarin, Nabi yang lahir kita ni, setiap daripada kita bila lahir ada qarin. Ada malaikat kiri kanan bersama dengan kita, rakib atid mencatat. Tapi ada juga qarin di kalangan jin yang mengenal kita lebih daripada kita kenal diri kita. Daripada kita bayi, kanak-kanak, remaja sampai saat ini, qarin ini tidak pernah berpisah dengan kita. Dan antara tugas tetap konsisten qarin ini adalah membisik dan mengajak kepada melakukan keburukan. Memperindah keburukan yang kita buat, padahal buruk, tapi nampak okey, nampak baik, nampak tak ada masalah, nampak tidak dosa. Sedangkan benda yang makruh, dosa-dosa kecil, bila diulang-ulang boleh jadi dosa yang besar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Nabi menyebutkan bahawa qarin itu telah pun ditundukkan, telah pun diislamkan. Begitulah. Tapi qarin Nabi SAW sahaja. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kalau kita perhatikan hadis Nabi tadi, hanya dengan rahmat Allah saja kita boleh selamat daripada api neraka. Hanya dengan rahmat Allah saja kita boleh masuk syurga. Ada pula orang yang berbahas, dia sebut begini, kalau gitu tak payahlah beria sangat buat ibadah sebab masuk syurga dan selamat api neraka dengan rahmat Allah. Bukanlah dengan ibadah semua ni.
Itu adalah satu pernyataan yang salah. Dengan kita mentaati perintah Allah dalam melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Contoh, solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat, bekerja, bagi yang berkewajipan bekerja, mencari nafkah suami contohnya. Perintah itu adalah wajib. Segala yang kita buat, sama ada wajib atau sunat, ia adalah perantaraan untuk dapat rahmat Allah. Benar, masuk syurga takkan boleh tanpa rahmat Allah. Tapi kita takkan dapat rahmat Allah melainkan melalui amal ibadah ataupun amal soleh. Subhanallah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, perantaraannya adalah amal ibadah dan amal soleh. Kenapa saya suka sebut dua ni? Amal ibadah, amal soleh. Amal ibadah seperti ibadah yang kita nampak jelas. Solat, puasa, jelas itu ibadah. Tak ada petikan ibadah ke tak. Amal soleh adalah umum amal kebaikan. Termasuklah memasak, membasuh baju, menjemur kain, melipat kain, mengangkat kain, menggosok kain. Bak kain saja ada 5 kan. Basuh, jemur, angkat, lipat, gosok. Itu kerja yang berat sebenarnya bak kain ni. Kalau seorang dua pun kadang tertangguh juga bak lipat, bak gosok. Kalau duduk berdua, kalau dengan anak-anak apa semua, itu satu cabaran. Tapi bila kita niatkan ia sebagai satu ibadah, maka ia jadi pahala. Yang mendapat pahala mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasan atau tidak? Bila kita beri salam tu, assalamu, salam sejahtera, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan barakah, keberkatan Allah ke atasmu. Masya Allah. Salam itu juga bukan salam yang disusun oleh kita ya, oleh ulama. Itu daripada Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahmat Allah dan keberkatan Allah ke atasmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, saya nak ulang balik. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk memberikan salam kepadamu, tapi ajarkanlah kami bagaimana untuk berselawat ke atasmu ya Rasulullah. Zaman Nabi, sahabat ni jumpa Nabi depan. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni, dia terus bertanya je. Kalau jumpa Nabi terus bagi salam macam tu je, mudah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Masya Allah. Bayangkan ya, seronok kan sahabat-sahabat Nabi ni zaman tersebut jumpa Nabi depan, bagi salam macam tu je. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebab itu sahabat ni berkata, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk memberikan salam kepadamu, tapi ajarkan kami bagaimana untuk berselawat kepadamu. Sebab perintah Allah tu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salawat dan juga salam. Kita pula, tuan-puan sekalian, kita lebih banyak fokus kepada selawat, kita tak bagi salam pada Nabi. Betul atau tidak? Contoh, kita target untuk berselawat pada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad. Semua tu selawat yang sempurna. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nampak tak? Boleh. Alhamdulillah, itu sangat bagus. Kita target kepada 1000. Kita target 500 contoh. Alhamdulillah. Tapi ingat, perintah Allah di dalam Al-Quran ini 2. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selawat dan juga salam sejahtera ke atas Nabi SAW. Lepas tu kita kan baca pagi-pagi ni selawat tu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okey, bermaksud kita dah ambil dua-dua. Wasallam ada, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada wasallam, ada salam di hujung. Jadi selawat itu sempurna, ada keduanya, ada selawat, ada salam. Saya memang dah ucap banyak kali, saya banyak kali dah memberitahu
ataupun menyampaikan ini. Tetapi bila Allah mengizinkan saya mengulang, boleh jadi ia sebagai satu pemahaman yang semakin mantap bagi pernah dengar. Bagi yang tak pernah tahu selawat, zikir tapi tak tahu hakikat dia, tuntutannya, why, dan bahkan ramai dengan kita yang tidak tahu maksud selawat. Allahumma membawa maksud, ya Allah, salli rahmatilah ala Sayyidina Muhammad. Kau tak sebut Sayyidina pun tidak ada masalah, ia tetap sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tidak mahu bahaskan mana lebih afdal, letak Sayyidina ataupun tidak. Sebab kita dah bahaskan sebelum ini tentang perkara tersebut. Sekarang saya nak bawa sahabat-sahabat semua kepada bacaan selawat yang Nabi ajarkan bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk memberi salam kepadamu, tapi ajarkan kami bagaimana untuk berselawat kepadamu. Lalu Nabi pun membacakan selawat di dalam at-tahiyyat yang kita baca dalam tahiyat akhir, dan Nabi menyebutkan itulah sebaik-baik selawat. Alahai comel lah pula gift. Macam-macam gift TikTok ni ya. Tadi tu gambar apa? Teddy bear kecil je. Warna putih. Ataupun apa encik suami kalau dekat sampai ada bear? Comel sangat warna putih macam kalau dekat snow ni. Kola. Bukan itulah. Terima kasih sahabat bagi ni. Sorry ya. Saya sebenarnya sedang mengawal sakit kepala. Malam tadi pun ceramah tu sebenarnya dalam keadaan kepala berdenyut-denyut. Apa tu? Polar bear. Tu polar bear. Okey, sekarang ada yang beri kereta api. Di taman dikelilingi dengan lalang cantik warna kuning. Masya Allah. Apabila Allah menciptakan sesuatu walaupun lalang, cantik juga kan? Masya Allah. Ya, terima kasih yang bagi love. Okey, subhanallah. Lalu Nabi pun mengajarkan bacaan selawat di dalam solat. Mari kita tengok apakah maksud bacaan selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad. Wa kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau merahmati Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkatilah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad. Wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah. Yang sedapnya kalau yang bestnya, sedapnya kalau kita tulis, tapi saya tak stabil. Esok saya nak tulis. Nanti kita sambung bab ni. Saya nak kita calculate sama-sama. Kita mengira, menghitung sama-sama. Sebab kita tahu bahawasanya siapa yang mendoakan orang lain, kita akan dapat balik. Tapi mendoakan Nabi dengan rahmat dan keberkatan, kita dapat 10 kali ganda. Dan bila dalam selawat di dalam at-tahiyat ini disebut ahli keluarga. Sebagaimana ya Allah, engkau merahmati ahli keluarga Nabi Ibrahim. Saya nak tanya, berapa orang ahli keluarga Nabi Ibrahim? Siapa boleh tahu? Nabi Ibrahim kita tahu, anak-anaknya semuanya Nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Lepas tu, di bawahnya, keturunan, lepas bawah Nabi Ishak ada Nabi Yaqub, ada Nabi Saleh. Di situ juga Nabi Zakaria, kemudian Nabi-Nabi Maryam di bawah jalur Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Masya Allah, keturunan Nabi Ibrahim ini keturunan yang baik-baik. Dan keturunan Nabi Ibrahim ini sangat luas, sangat ramai. Yang kita tengok kepada susul jalur anak cucu Nabi Ibrahim tu, yang glamour tu adalah yang berkaitan dengan keturunan Nabi. Tapi yang tidak berkaitan, adik-beradik ni ramai. Allahu Akbar. Kita tidak mampu menghitung betapa ramai keturunan Nabi Ibrahim. Dan kebanyakannya ada keturunan yang baik-baik. Walaupun di situlah terbitnya Yahudi. Bangsa Yahudi terbit di bawah keturunan Nabi Ibrahim AS. Okey. Bagaimana pula dengan ahli keluarga Nabi Muhammad SAW? Juga sangat meluas.
sampai sekarang. Daripada Hasan Husin. Kan? Oh, ramai lagi. Kita tidak mampu nak menghitung betul-betul berapa jumlah wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad. Ke atas ahli keluarga Nabi Ibrahim dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad. Jadi, apabila kita bukan hanya mendoakan, kalau kita doakan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim saja, kita boleh nampak dua individu sajalah, dua manusia. Tapi bila sebut dan ahli keluarga, maka ia jadi ramai. Dan kita mendoakan tersebut, rahmat Allah dan berkat Allah, semua itu kembali semula kepada kita. Tapi berapa jumlah? Tidak terhitung. Kalau berselawat pada Nabi satu kali, Allah akan gandakan 10 kali. Kita masih mampu hitung. Kalau selawat 10 kali, bermaksud 100 kali ganda. Allah berselawat kembali. Itu hadis Nabi kan? Saya akan tuliskan hadis ni besok. InsyaAllah esok stabil, kita guna whiteboard. Saya dah lama plan. Hadis yang kita nak bacakan ni pun saya nak tulis whiteboard. Sahabat-sahabat, InsyaAllah, moga satu hari nanti kita dapat bertemu dengan Nabi dan mengucapkan salam secara berdepan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Salam sejahtera ke atasmu, wahai Rasul Allah. Ke atasmu, wahai Nabi Allah. Masya Allah. Ada yang tanya soalan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey. Ustazah, setahun ni ada buat korban? Jawapannya ada. Ada buat korban. Saya nak ajak sahabat-sahabat semua, marilah buat korban dengan kami. Hasil daripada ibadah korban dilakukan bersama dengan kami. Pertama, kami beri tumpuan kepada asnaf fakir miskin di dalam negara. Bersama dengan kita, NGO Sahabat Amal Care, rekod asnaf fakir miskin bersama alamat rumah mereka dan sebagainya, lebih daripada 20,000. Lebih, sangat ramai. Termasuk Sabah dan Sarawak. Nanti saya dapatkan jumlah yang tepat. Bila tiba Aidul Adha, makin lama, makin tahun, daging korban di dalam Malaysia sangat kurang. Sebab ramai memilih untuk buat korban di luar negara. Walau bagaimanapun, kita tetap melakukan ibadah korban luar negara. Bagi mereka yang tidak mampu dengan kos yang tinggi di dalam Malaysia. Malaysia kita korban paling kurang 600 korban dalam negara 700 sekarang. Ya. Mahal. Walaupun kami ternak sendiri lembu tersebut, tapi memang mahal. Sebenarnya dalam bilik ni pun, Encik, tak boleh dah kan? Tak boleh. Kena tukar juga. Okey. Macam mana nak join? Oh, kalau kami 700, bukan 800. Dalam Malaysia memang mahal. Tapi kita berusaha, kita korban juga walaupun mahal. Sebab apa? Ramai dalam Malaysia ni, asnaf fakir miskin semakin ramai setiap hari. Tuan puan yang sebenarnya peningkatan kehilangan kerja setiap hari sentiasa meningkat. Dan catatan rekod menjadi asnaf, jadi miskin, fakir semakin meningkat. Ini adalah yang saya terima, rekod daripada Baitul Mal, pusat zakat dan sebagainya. Bukan makin menurun, makin naik, makin ramai. Kita juga kerjasama dengan Baitul Mal untuk trace, untuk dapatkan senarai asnaf fakir miskin. Dan agihan binatang korban yang kita buat, kalau dalam Malaysia, kita agihkan seluruh Malaysia. Setiap negeri akan kita hantar daging korban kepada wakil-wakil kita, aktivis kita. Dan kita buat di luar negara lebih daripada 10. Tapi saya tak stabil. Mungkin Encik Suamilah nanti sambung untuk cerita pasal korban. Nombor telefon, kalau nak, insya-Allah boleh hubungi 0112088762. 0112088762 dalam negara dan juga luar negara. Kalau luar negara, macam di Afrika, boleh 470. Ada yang 390 luar negara.
Sebab kita bukan pilih lembu small, lembu kecil. Kita pilih lembu medium ke atas, besar. Okey, baik. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Pasal bab selawat, saya nak tulis esok. InsyaAllah esok pagi kita jumpa balik. Saya nak berdiri dan saya nak tulis dekat whiteboard secara jelas. Sebab ramai lagi yang nak tahu Ustazah, mana selawat? Yang mana kalau kita selawat, dia rangkum semua. Dia rangkum selawat, dia rangkum salam dan dia rangkum doa mohon keberkatan. Sebagaimana dalam at-tahiyat, kan dalam tahiyat tu kan wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wa barik ala. Berkatilah ke atas Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad. Perasan tak? So, ada tak selawat yang gabungkan ketiga-tiga? Selawat, salam, selawat dan juga mohon keberkatan untuk Nabi Muhammad. Adalah yang selalu kita dengar tu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Gabung terus tiga. Boleh tak? Boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah, sejahterakanlah dan berkatilah ke atas Nabi Muhammad SAW. Muslimin muslimat, kita dah faham kenapa kita perlu mohon daripada Allah supaya Nabi Muhammad dirahmati, diberi kesejahteraan dan diberkati. Sedangkan Nabi Muhammad memang confirm syurga. Betul kan? Memang confirm syurga. Why? Itu kita akan jawab pada pagi besok. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dihormati dikasihi, kita dah selawat ke atas Nabi dan kita dah mulakan dengan memuji Allah dengan kalimah zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kita tahu pada langit, Nabi Ibrahim pada langit ke berapa ya? Nabi Ibrahim langit yang ke-5 ke langit yang ke-6? Macam itulah. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sampaikanlah salam daripadaku buat umatmu. Masya Allah. Sebab apa? Kita kan duk selawat, duk doa berkat untuk Nabi Ibrahim di dalam bacaan at-tahiyat setiap kali solat. Kita sebut nama Nabi Ibrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Tetapi perintah solat ini berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Kita faham. Nabi Ibrahim sebut pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampaikanlah salam daripada umatku, daripadaku buat umatmu. Dan katakanlah kepada umatmu, sesungguhnya syurga itu udaranya segar, airnya jernih dan tanahnya subur. Masya Allah. Nabi Ibrahim pesan pada Nabi kita, sampaikan kepada umatmu bahawa syurga itu udaranya segar, airnya jernih dan tanahnya subur. Dan ketahuilah bahawasanya tanaman syurga itu ialah kalimah la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, setiap kali kita mengucapkan kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka kita sedang menanam tanaman syurga. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan tanaman kita ini. Asbab kita banyak zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menanam tanaman syurga. Akhirnya sampai masa kita akan bertemu dengan tanaman kita. Maksudnya adalah tiket tambahan lagi untuk kita masuk syurga. Masuk tak masuk belum confirm. Tidak ada jaminan lagi untuk kita masuk syurga. Sebab kita tak dapat apa-apa jaminan pun, kecuali sahabat-sahabat Nabi yang telah dijamin syurga. Sebagaimana Nabi sebut, Abu Bakar fi jannah,
Umar fi jannah, Ali fi jannah. Ada 10 orang sahabat Nabi yang Nabi sebut secara jelas mereka berada di syurga. Kita tak ada. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita beramal dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita telah menanam tanaman syurga. Maka dengan itu kuatlah sebab untuk kita masuk syurga. Adalah tiket. Orang ada tiket ni dia lebih kuat sikit lah. Terima kasih yang bagi buai. Allahu akbar. Kita menanam tanaman syurga, sahabat-sahabat. Masya Allah. Ada satu ketika Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat, wahai sahabatku, siapkan perisai. Tiba-tiba Nabi sebut, Nabi cakap, siapkan perisaimu. Siapkan perisaimu. Lalu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, adakah musuh sudah dekat? Gitu. Sebab Nabi suruh siapkan perisai. Nabi suruh siapkan perisai. Subhanallah. Jadi sahabat ni ingat nak pergi perang. Adakah para musuh sudah mendekati kita? Ingat nak kena pergi perang. Tetapi subhanallah, Nabi kata tidak. Nabi kata bukan musuh itu. Nabi jawab, Nabi cakap, sediakan perisaimu daripada api neraka Allah. Perisai api neraka Allah. Dan perisai api neraka Allah itu adalah kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Masya Allah. Siapa yang hadir kuliah kita awal pagi, start daripada pukul 7, anda akan perasan kita akan baca, kita akan pasang dulu zikir subhanallah sampai habis. Perasan tak? Siapa yang hadir daripada pukul 7? Siapa yang hadir pukul 7 suku, dia tak sempat lah. Lebih kurang 15 minit setiap pagi kita akan pasang zikir tu. Subhanallah. Ya, contohnya siapa ni? Ramai ni. MMM. Ya. Happy selalu. Kak Ngah. Ya. Ni sahabat-sahabat ni. Why kita pasang zikir tu? Kalau kita nak kupas lagi pasal zikir ini, subhanallah tuan-puan sekalian, antara yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang setiap kali selepas solat, lalu dia membacakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan dia tutup dengan satu kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Campur semua jadi 100 kali. Nabi bersabda, maka akan diampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kenapa dalam hadis Nabi ni Nabi memberikan gambaran buih di lautan? Kerana buih di lautan, sahabat-sahabat semua, tidak pernah berhenti berbuih. Sama macam kita tidak pernah berhenti melakukan dosa. Kedua, buih di lautan tidak boleh dikira. Tidak boleh dikira. Setiap ada ombak, setiap itu ada buih. Bukan hanya di tepian pantai saja ada buih ombak. Tengah-tengah pun. Mana ada ombak tengah-tengah yang bergelora, semua ada buih. Maksudnya, dosa kita pertama tidak berhenti sebagaimana tak berhentinya buih di lautan. Kalau siapa yang cakap, saya nak mandi laut tapi tunggu laut tidak berbuih, alamatnya tak mandilah dia. Tak mandi. Sebab laut sentiasa berombak. Bila ada ombak, mesti berbuih. Betul atau tidak? Jadi, kita tak berhenti dosa. Kita juga tidak mampu mengira dosa kita. Namun, Nabi SAW bersabda, siapa yang baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Siapa yang ikuti kuliah kita start pukul 7, insya-Allah dalam 15 minit tu kita akan habiskan 33 kali semua zikir tu, termasuk la ilaha illallah. Jadi janganlah, Ustazah tak masuk lagi, tak apa, tak masuk. Ustazah biasa masuk 7 suku, ke 7 tu dia pasang zikir tu dulu. Tujuan kita pasang zikir tu supaya sama-sama zikir. Kalau sedang on the way pergi kerja, dalam kereta sambil tu zikir, on the way hantar anak sekolah, ajak anak-anak semua pasang kuat-kuat
melalui live masing-masing tu, supaya seluruh anak-anak ikut sama baca. Sebab keberkatan dan kehebatan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sangat banyak, sangat besar. Masya Allah, Allahu akbar. Ya, dah lama amalkan, cuma tak tahu fadilatnya. Saya tambah satu lagi fadilatnya. Nabi SAW bersabda, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat. Subhanallah. Sahabat-sahabat semua, ada yang tanya soalan, Ustazah, macam mana hukum kalau seseorang itu dia zikir ataupun selawat tapi merokok. Contohnya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Lepas tu merokok juga. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima zikirnya. Mudah-mudahan Allah terima doanya. Mudah-mudahan Allah terima selawatnya. Dari segi hukum, tak ada masalah. Bukan maksud saya tak ada masalah hukum rokok tu. Tidak ada larangan pun bagi orang yang merokok untuk zikir. Maka rokok itu ada kupasannya, ijma' ulama, bahkan Darul Ifta. Ini ulama, fatwa ulama dunia. Kita tahu fatwanya adalah rokok itu haram termasuk vape. Manakala para ulama berbeza pendapat. Itu kita sebut Darul Ifta ni adalah persatuan ulama sedunia yang selalu bersidang, biasanya di Egypt. Dia bertukarlah tempat persidangan dia. Subhanallah. Dalam Malaysia pula ada juga jawatan kuasa, kita sebut apa ni? Jawatan kuasa muzakarah fatwa. Tapi pergi pula kepada negeri-negeri. Pergi pula pada negeri-negeri. Ada jabatan mufti masing-masing. Alah, comelnya pula. Sorry ya kalau nampak macam saya sebenarnya sedang dalam situasi menahan sakit kepala. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, sebab itu ada pendapat mengatakan rokok itu makruh. Tetapi pendapat terkuat dan paling masyhur adalah haram. Kita bersangka baik. Nak kata sangka baik benda buruk, sebenarnya tak boleh nak sangka baik lah. Tapi bila ada ruang berbeza pandangan, maka di situlah adanya tolak ansur. Faham ya? Bila ada pendapat mengatakan ia bukan haram dalam keadaan tertentu. Okey, kita tak nak kupas tu. Tapi kita mendoakan para perokok dapat berhenti merokok. Subhanallah, sebab tidak akan bercampur sesuatu yang haram dengan yang halal. Tidak bercampur ibadah dengan perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau pun merokok itu tidak sampai haram bagi pendapat tertentu, maka ia jatuh kepada makruh. Makruh tahrim, makruh yang dekat dengan haram. Dia bukan makruh yang bawah, yang ringan, tapi makruh yang dekat dengan haram. Faham ya sahabat? Jadi, Allahu Akbar, yang terbaik adalah meninggalkan. Tapi ada orang yang dah ketagih. Nikotin tu dah sebati dalam darah dia. Kalau dia tak rokok 2 jam, menggeletar dia. Kalau buat kerja tak boleh fokus. Kalau meeting tak boleh nak fikir. Dah cukup 2 jam, 3 jam, nikotin dalam badan, dalam darah itu beri signal pada otak untuk ditambah. Wallahualam, tapi saya pernah jumpa seorang hamba Allah ni, dia merokok dan dia kata nak berhenti, jumpa doktor. Kesan kalau dia berhenti, tubuh badan dia akan jadi shaking apa semua. Sampai peringkat doktor kata, awak dah tak boleh nak berhenti terus. Macam itulah. Lepas tu adalah rawatan-rawatannya. Jadi dalam proses nak berhenti pun dia tak boleh tinggalkan secara drastik. Okey, baik. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Haid, nifas, istihadah. Boleh baca zikir ni sebanyaknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selawat ke? Boleh, tak ada masalah, langsung baca zikir ini sebanyaknya walaupun 1000 kali. Tidak ada masalah. Baik. Tadi ada tanya soalan dekat TikTok. Bagus, TikTok ni ramai remaja, ramai orang muda. Jadi dekat TikTok ni dia suka tanya soalan yang spontan. Kedua, soalan yang orang lain malu nak tanya. Padahal orang lain tertanya-tanya juga, tapi malu nak tanya. Dia tak kisah. Orang muda ada sengaja tak kisah. Soalan dia tak nampak cerdik sangat pun,
Tak apa. Padahalnya bukan semua orang cerdik pun. Saya pun tak berapa cerdik. Tapi bila dia bertanya, dia mencerdikkan ramai orang. Jadi antara soalan. Tapi soalan ni bukan remeh. Tak ada soalan yang remeh. Jangan klasifikasikan ni soalan remeh, ni soalan bagus. Ini apa tanya macam ni? Allah Akbar. Setiap soalan is soalan. Dan semua soalan bagus. Sebab tu kadang saya jawab je mana-mana soalan. Walaupun kita nampak soalan tu basic. Basic bagi kita, tidak bagi semua orang. Bukan semua orang berpeluang untuk belajar. Ada doa Ustaz Tauhid, potong rambut, boleh tak? Boleh. Jawapannya boleh. Boleh. Tidak ada hukum mengharamkan potong rambut, potong kuku. Tetapi sebaiknya kita tangguhkanlah sehingga kita suci. Macam itulah. Sebab ia dari sudut adab lah. Segi hukum, mungkin ada sebab lah tak boleh tangguh. Boleh je. Kuku. Sebelum haid, kuku dah agak panjang. Terlupa nak potong, tiba-tiba datang haid. Kan? Kuku panjang. Alamak, haid pula datang 7 hari, 8 hari, kadang 10 hari. Tak tahulah panjang mana. Maksudnya dia terlupa nak potong kuku sebelum haid. Bila dah, maksudnya dah panjang sikit dah, patut potong. Alamak, haid lah pula, tak boleh potong. Boleh potong. Ada kata saya kalau potong, kena simpan, nanti kena mandi sama-sama dengan kuku yang telah dipotong tu. Bukan satu kewajipan. Tidak diwajibkan. Apa saja yang telah terputus daripada diri kita, bukan ada kaitan dah dengan kita. Sama ada rambut yang telah dipotong ataupun kuku. Dua perkara ini, tuan-puan sekalian, bukan benda hidup. Pelik kan, walaupun tak hidup, kenapa dia memanjang? Itu keajaiban. Dulu masa saya kecil, saya duk bayangkan dalam otak ni ada rambut. Dan mungkin separuh kepala ni ada rambut, jadi rambut keluar sikit. Itu imajinasi kanak-kanak lah. Nanti ada rambut sikit keluar. Nanti habis dia berhenti keluar. Itu yang orang dah botak apa semua tu, rambut dia dah habis dah dalam kepala simpanan. Tapi pelik dan ajaib sangat daripada kecil sampai sekarang keluar-keluar. Allahu Akbar, ciptaan Allah. Sama juga kuku. Dulu bayang mungkin ada setakat ni kot. Lepas tu dia keluar sikit-sikit dan lama habis. Dia tak akan panjang lagi. Tapi tidak, sentiasa panjang. Dia keluar daripada sini je kan. Sini tak ada apa-apa. Masya Allah Akbar. Dan keduanya, tidak ada nyawa di situ. Apa maksud tak ada nyawa? Tak ada nyawa. Maksudnya, kita potong tak ada sakit ke sakit? Aduh, tak sakit. Tak rasa apa-apa. Sama juga kuku ni. Tak rasa apa-apa. Tak rasa. Potong-potong tak rasa. Kecuali terpotong jari lah. Okey. Samalah saya pun fikir macam tu. Rupanya bukan saya seorang fikir macam tu ya. Jadi tak yalah. Saya tak perlu rasa teruk sangat saya. Okey. Sahabat-sahabat. Jadi boleh potong. Bahkan lagilah perlu kalau bimbang fitnah. Bayangkan kita tengok, wanita ni pakai tudung elok. Tapi kuku panjang. Nak makan pun kuku panjang. Semua panjang. Takkanlah dia nak tampar dekat dahi. Saya sedang haid. Sebab tu kuku saya panjang. Subhanallah, mengelakkan fitnah dan menjaga maruah diri itu jauh lebih baik. Mengelakkan fitnah dan menjaga maruah diri lebih dituntut. Sebab kita elok ni, tapi bila nak makan tu kan, macam tu kuku panjang. Orang tengok, ya Allah, pakai elok, nampak solehah, kuku panjang. Orang lain simpan kuku 1-2 je kau nak simpan. Ni semua kuku panjang. Macam Dracula ni. Dracula? Apa yang kuku panjang? Dracula kuku panjang. Okey. Jadi, boleh je. Rasa nak simpan, nak mandi wajib sekali, silakan. Tak dilarang. Tak mandi wajib sekali dengan kuku yang dipotong tu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Boleh jawab ya. Menjawab persoalan ya. Okey. Tadi ada satu soalan. Dia tanya, Ustazah, ada yang tanya, baguslah tanya soalan ni. Boleh tak buat korban untuk si mati? Tak. Dia kalau buat, dia macam ni. Kalau niat untuk korban, tak boleh untuk si mati. Tak. Dia bukan ibadah wajib. Kalau wajib, ya. Macam gantikan puasa, wajib. Solat tak boleh diganti. Kalau buat badal haji, badal umrah, boleh. Sebab ia wajib. Umrah wajib untuk kali pertama. Haji juga wajib. Tapi bab korban tak boleh. Tapi kalaulah kita macam ni,
kita sembelih lembu dan daging tu kita bagikan kepada asnaf fakir miskin dan niatkan pahala sedekahnya buat si mati, buat ibu ayah, maka boleh. Faham ya? Tapi ibadah korban, masa niat untuk buat korban, misi orang hidup. Misi orang hidup. Kita, ataupun kita nak buat ibadah korban kali ni untuk anak. Faham ya maksud saya? Memang kena kita. Manusia yang hidup yang melakukan pengorbanan. Korbankan apa? Hartanya. Lalu ditukar dalam bentuk binatang. Duit 700, duit 400 setengah, 390 buat korban tu. Daripada duit ditukar kepada binatang. Oh, siap bagi tongkat ajaib tu. Ditukar kepada binatang. Lalu binatang itu disembelih. Contoh ini binatang kan? Binatang disembelih. Apa maksud binatang disembelih? Membawa maksud kita sedang menyembelih perasaan kita, menyembelih rasa sayang kita terhadap harta dunia. Ia daripada duit ditukar kepada binatang. Lalu disembelih binatang tersebut, lalu berguguranlah darah-darahnya. Apa hadis Nabi SAW? Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya binatang korban, kukunya, bulunya, giginya, maksud seluruh anggota badan, tulang-tulangnya akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Dan sebelum darah binatang korban itu menitik, maksud sembelih tu, menitik jatuh ke tanah, maka rahmat Allah sampai dulu kepada orang yang melakukan korban. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Kita ibadah korban lebih kurang sebulan lagi, Encik. Jadi pasang niat. Ustazah, saya tak mampu, tak ada duit nak buat korban. Makan pun sekarang ni cukup-cukup makan je. Walaupun sekarang anda nampak tak mampu, sila pasang niat. Pasang niat. Ya Allah, saya nak buat korban ya Allah tahun ni, ya Allah, bantulah ya Allah. Tak pernah buat korban ni ya Allah seumur hidup. Acik tengok orang je buat korban. Acik tengok lembu orang je, kambing orang je. Ya Allah, murahkanlah rizkiku ya Allah. Lapangkanlah rizkiku ya Allah untuk buat korban ya Allah. Minta. Jangan kerana kita merasakan bahawa adanya batasan keuangan, keadaan, kita terus tutup niat, terus tutup hajat, terus tak ada harapan memang tak ada harapan Sedangkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuan-puan sekalian, rezeki Allah akan lapangkan, Allah akan mudahkan bagi mereka yang ingin melakukan ibadah. Selama ni mungkin kita berdoa murah rezeki, lebih fokus kepada hal-hal dunia. Lalu Allah tahu kalau diberikan kita akan leka dengan dunia. Tapi bila kita minta dimurahkan rezeki untuk bahagian akhirat, maka Allah tahu kita tidak akan dilalaikan dengan sesuatu yang kita kejar bahagian akhirat. Maka Allah memudahkan untuk kelapangan rezeki bagi kita. Ya, doa je tuan-puan sekalian. Ya Allah nak buat. Lepas solat doa, ya Allah nak buat korban ya Allah. Masya Allah, makasih yang bagi kalung yang begitu besar sekali. Okey, kat mana tu kalung nak pergi? Boleh pakai. Gitu. Give dia, dahsyat kan? Allahu Akbar. Last saya nak jawab soalan. Kalau kat TikTok ni, kalau saya tengok memang non-stop soalan. Gitu. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Terima kasih tolong jawab. Ada yang tanya soalan, Ustazah, mana lebih afdal? Zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu gelang pula dibagi. Tadi kalung, gelang, macam-macam. Comel je. Ada 5,000 lebih ni. Ada 5,000 lebih yang hadir. Allahu Akbar. Ada 5,000 lebih sahabat-sahabat. Tadi ada yang tanya, Ustazah, mana lebih afdal? Sebab tadi saya tekankan pasal zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Siapa yang baru masuk, sila dengar. Siapa baru masuk, sila dengar kuliah ni daripada awal. Kalau tak nak dengar pada awal, dengar tengah-tengah. Saya menjelaskan tentang fadilat, keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Yang ramai tidak pernah tahu, ramai tidak pernah dengar. Yang saya sebutkan itu semua berdasarkan hadis Nabi, ada yang sahih, ada yang hasan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, sahabat-sahabat semua,
Anda kalau di TikTok, dia tak boleh tengok balik. Tengok je YouTube rasmi Ustazah Asma Harun. Ustazah Asma Harun channel, tak silap saya. Ustazah Asma Harun channel. Banyak sangat ni. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tadi ada tanya soalan macam ni. Ustazah, mana lebih afdal? Zikir tersebut ataupun subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saya ni tak pandai nasyid. Tapi saya suka nasyid ni. Saya suka nasyid ni. Makasih yang bagi duit banyak gift tu kan. Saya suka nasyid ni. Sama-sama kita nasyid kan. Siapa yang tahu, sama-sama ikut. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sekali lagi. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Subhanallah. Masya Allah, Alhamdulillah. Tim print screen tak? Tim kena print screen tau. Unik-unik sangat. Tadi tu kan saya dapat ni tika dengan lampu Aladdin. Saya minta tim tolong print screen semua gift yang pelik-pelik, unik-unik ni. Masya Allah. Tak apalah print screen, nanti cerita tengok tu ada burung. Okey. Subhanallah, yang saya bacakan tadi adalah hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, kalimatani habibatani, dua kalimah yang dicintai oleh Allah. Khafifatani ala lisan, yang sangat ringan pada lidah. Saqilatani fil mizan, tapi dia berat pada timbangan amal, dia sangat berat. Apa dia? Zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pasu yang tanya, Ustazah, mana lebih afdal, mana lebih baik? Nak zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebagaimana disebut dalam hadis Nabi yang kita bacakan tadi, banyak 4-5 hadis Nabi kita baca, ataupun kita nak baca kalimah zikir ini, tuan-puan sekalian, dua-dua baik. Kita tak boleh buat perbandingan. Kita tak boleh cakap mana lebih baik, mana lebih afdal. Dua-dua afdal. Bila satu zikir ada hadis Nabi yang menggalakkan kita baca, maka beramallah. Yang ni pun baca, ni pun baca. Oh, ada yang bagi kis-kis. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu, selalu sebelum ni saya sekadar bagi cadangan. Cadangan macam mana? Kalau kita ni, banyak sangatlah zikir Ustazah. Ustaz ni dengan ceramah suruh zikir ni. Ustazah ni pula macam ni. Banyak sangat. Akhirnya makcik tak tahu nak zikir apa. Tak tahu nak zikir apa. Ada komputer lah pula. Macam-macam kan love. Ni komputer. Nampak tak? Kikih baru kan, unik-unik. Allahu Akbar. Baik, tuan-puan dimati Allah sekalian. Macam mana kita nak buat? Kita boleh, contohnya, daripada pagi sampai zuhur. Ini contoh, terpulanglah nak pilih zikir mana. Sebab dia tak boleh fokus. Dia tak tahu nak zikir mana. Saya tengah zikir ni, saya terbayang zikir tu. Saya tengah zikir tu, saya terbayang zikir nun. Mana lebih afdal Ustazah? Zikir ke selawat? Soalan tu pula. Selawat kan doa pada Nabi. Zikir kan memuji Allah. Selawat kan puji Nabi. Sebenarnya, subhanallah, kita tak boleh nak buat perbezaan. Perbandingan. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih
yang bagi give bagi star, kami akan manfaatkan sumbangan anda untuk gerak kerja dakwah. Ya, calling ya kita ya. Gitu. Sebenarnya tuan-puan sekalian, semua ada kelebihan masing-masing dan pilih kekuatan masing-masing. Ada orang dia kuat dengan istighfar. Istighfar manjang. Okeylah. Ada orang dia kuat dengan salawat. Okey. Ada orang kuat dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sekian. Ada orang kuat dengan zikir rahmat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan ada orang tu semua tak kuat. Ya, semua zikir tu sikit-sikit. Astagfirullah. Dah tak ada dah. Astagfirullah pun sambil marah-marah. Astagfirullah. Marah anak baru keluar istighfar. Tu pun bukan istighfar betul-betul. Isu istighfar pada lidah aja. Bukan mau ampun dengan Allah. Cuma nak marah tu bunyi solehah sikit. Allah. Lepas tu tangan tu pukul. Sebut nama Allah. Patut ingat Allah semakin reda kemarahan. Okey. Subhanallah, tuan-puan dan puan saya. Kita boleh buat macam ni. Pagi, kita fokus zikir. Subhanallah, alhamdulillah contoh. Lepas Zohor, kita kata lepas Zohor je, automatik sampai asar, kita banyakkan zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah dah pagi tadi. Istighfar lah contohnya. Ataupun istighfar nak malam. Ataupun Zohor hingga asar, selawat. Manjang selawat. Sambil-sambil selawat, sambil masak selawat, sambil ngemas selawat. Lepas asar kita fokus nak subhanallah wa bihamdi subhanallah azim contoh. Kalaulah kalung tu yang betul-betul kan, gambar pun dah seronok dah dapat kalung tu. Gitu. Kalau yang betul-betul pun boleh postkan ke galeri Ustazah Asma. Bagi crown dah pula. Cik kena tengok. Cik tengok tak kat TikTok? Kan? Oi, tak boleh ceramah macam ni tengok banyak hadiah ni. Okey, tuan-puan sekalian. Jadi lepas tu, lepas maghrib pula mungkin kita nak zikir apa. Lepas tu nak tidur, sampai tidur sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, Allahu Akbar. Orang yang hidup dengan zikrullah ni, Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Masya Allah. Allahu Akbar. Soalan terakhir. Sekarang 518. Jom kita, semalam kita dapat 1.4, 1.2, 1.3 ke million like. Jom kita target untuk 1 juta juga pada hari ini. Saya sebenarnya tak boleh nak, janganlah marah ya. Mungkin ada yang ustazah ni duk tangguh-tangguh, tak baca-baca ni, tak sambung-sambung kitab Riyadhus Salihin. Ni kan, tak sambung-sambung kan. Jangan marah ya sahabat-sahabat yang beli kitab. Tak apalah, kita bukan cakap kosong pun, kita cakap ilmu juga. Tapi sebenarnya saya sedang menahan sakit kepala. Tu yang nampak macam mata makin sepet, lepas tu nampak bengkak sikit kan, muka macam sembab. Sebenarnya sakit kepala ni daripada malam tadi. Bila fikir-fikir balik, mungkin puncanya semalam. Pagi kan kita ada kuliah 2 jam semalam. Semalam saya stabil, saya sihat, alhamdulillah bertenaga. Habis saja ceramah 2 jam pagi tu, yang kita sekarang macam sekarang, saya terus buat rakaman non-stop. Bawah kan panas sekarang, pagi tu dah panas. Saya buat rakaman non-stop untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Buat rakaman, semua buku saya rakam, bawah panas. Lepas tu terus pergi mesyuarat di Hijrah, Perkampungan Al-Hijrah. Dalam 2 jam, 3 jam. Walaupun kita di bawah, sebenarnya atap zinc kan, sebenarnya bawah khemah je, kita meeting tu bawah khemah 2 jam lebih, sebenarnya panas. Cuma kita sebab fokus meeting apa semua kan, jadi itu sebenarnya dah kena bahang panas dia. Sebab bawah khemah je, kita dekat kawasan lapang bawah khemah. Lepas tu terus dalam pukul 12.30, pukul 1 tengah matahari panas tu, saya pergi melawat kolam ikan kita. Kolam ikan sekarang dah besar-besar. Tinggal berapa bulan, 2 bulan lagi kita akan boleh ikan ni besar-besar. Ikan yang kita ternak lebih kurang dalam 50,000 ekor ikan. 2 bulan lagi kita boleh jual. Siapa yang nak datang beli fresh ikan tilapia merah, encik, tilapia merah. Dan tak hanya, sebab apa? Air keluar masuk, air sungai masuk, air keluar. Jadi memang fresh, sedap dan tak hanya. Jadi ini adalah usaha kita untuk gerak kerja ekonomi. Duduk
Bila dah leka pergi kolam ikan, pada tengah hari ceng-ceng orang Terengganu kata, dia jadi macam tak perasan kepanasan tu. Duduk leka lah pula bagi makanan ikan, seronok lah pula tengok ikan mari, macam kita ni ramai peminat. Kita belum lagi nak bagi makanan, kita duduk je tepi kolam tu, ada laluan sikit nak masuk ke tengah sikit kolam. Oi, ikan datang. Masa tu saya tanya, mereka ni follower ke? Mereka kenal ke kan? Mereka ada Facebook, TikTok ke? Tu melawak ya. Maksudnya, rasa seronok ni. Ikan mari semua. Masya Allah, rasa macam ada makam lain. Terima kasih semua datang kan. Sebenarnya memang macam tu. Siapa pun datang macam tu lah. Mereka menyambut ikan tu. Ingat kita nak bagi makan. Lepas tu kita pun bagi makan. Lagilah melompat-lompat dia. Leka. Bila tengok makhluk Allah macam tu, Masya Allah terleka. Lamalah pula duduk bawah matahari tu. Dah habis dekat situ, pergi pula tapak pembinaan Perkampungan Al-Hijrah. Hijrah Village. Siapa yang tak pernah dengar pasal Hijrah Village, anda boleh search Hijrah Village. Subhanallah. InsyaAllah tahun depan akan mula beroperasi. InsyaAllah ketika itu gerak kerja dakwah, gerak kerja kebajikan, kemanusiaan kita akan lebih mantap. Okey, ikan netizen. Betul. Tapi diorang tak ada banyak isu-isu viral lah, negatif-negatif kecam tu diorang tak ada. Okey, last sekali. Sebab Zeti ni duk tanya non-stop. Last soalan ni saya jawab, lepas tu kita berhenti. Boleh? Kita berhenti. Saya akan insya-Allah, sebab tu kita sebut insya-Allah, dengan izin Allah, kita akan sambung pengajian Kitab Ustazah ni pada besok. Okey. Soalan ni, sampai dia tolonglah Ustazah jawab. Sekarang kita ada 5,500 yang sedang menonton. Di TikTok 2008, di Muka Buku 2007. Okey, subhanallah. Tu yang saya kata, mungkin lepas tu, semalam tadi kan ada ceramah dekat masjid, saya berdiri pula. Masa tu dah rasa kepala denyut, badan rasa panas. Sampailah malam tadi dah makan ubat, bangun pagi rupanya tak hilang. Gitu. Okey, ada yang tanya, Ustazah macam mana? Macam mana Ustazah? Ayah saya dah meninggal. Macam mana saya nak berikan pahala buat arwah ayah saya? Soalan ini soalan yang sama ditanya oleh seorang sahabat Nabi kepada Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku telah pun meninggal dunia. Bagaimanakah untukku terus berbakti kepadanya? Masya Allah. Lalu Nabi SAW menjawab. Encik boleh tim tolong bagi pada ustaz ya. Sebab ia hadis Nabi. Saya takut saya tersilap. Jawapan Nabi 3. Yang saya ingat, inilah jawapan Nabi 3 yang Nabi sarankan untuk kamu buat. Yang pertama, melunaskan hutang-hutangnya. Yang kedua, menghubungkan silaturahim. Hubungkan silaturahim dengan kawan-kawan, ahli keluarga, mak, ayah dan dengan kawan-kawan. Jangan disebabkan mak ayah dah meninggal kat kampung, kita pun dah tak balik kampung. Jangan. Balik kampung tak? Tak balik. Dah 10 tahun dah tak balik. Kenapa? Mak ayah dah tak ada. Tapi ada tak ahli keluarga lagi? Ada. Adik-beradik mak ada. Adik-beradik ayah ada. Kawan-kawan mak ayah pun ada lagi yang ada. Rugi. Sebab hadis Nabi sebut, kamu menghubungkan, kamu menziarahi ahli keluarga ataupun kawan-kawan. Itu adalah cara kamu berbakti kepada ibu ayah yang telah meninggal dunia. Cuma satu lagi tu je saya confuse. Ada 3 perkara. Ada 3 yang Nabi sebut dalam hadis sahih. Bila ditanya, ya Rasulullah, apa yang perlu aku lakukan? Ibu bapaku telah pun tiada. Tapi bagaimana untuk aku terus berbakti? Nak berbakti. Kalau berbakti saat mak ayah hidup, senang. Kan? Balik. Bukan senang juga, susah juga. Balik, telefon, buat surprise. Hari ni jom kita buat surprise pada mak ayah kat kampung. Kan ada banyak Grab Food, Foodpanda, ataupun kita panggil apa ni? Yang buat kejutan-kejutan ni? Rider kita panggil. Rider. Sekarang kalau nak buat kejutan senang kan. Kita tahu mak ayah kita suka makan apa. Rider tu pergi beli. Pergi beli. Ustazah tak buat korban, buat lunas hutang, silaturahim. Satu lagi, surprise delivery. Buat surprise delivery. Hantar satu basket buah ke sampai ke rumah. Terkejut mak ayah. Kan dalam tu ada buah. Buah segar-segar. Kita minta tolong
Ni sediakan buah, hantar ke alamat ni. Oh seronok orang tua kan. Janganlah bagi gula-gula coklat. Diorang tak ada gigi, sakit gigi. Bagi yang sesuai lah kan. Ataupun kuih-kuih ke, makanan ke. Kita tahu mak ayah tu suka makan apa. Jom kita buat hari ni duit belanja bulanan. Betul, bagi duit belanja bulanan. Memang mak ayah suka. Itu kalau mak ayah hidup. Kalau mak ayah dah meninggal dunia, ada hadis Nabi ni tentang 3 yang Nabi sebut amalan. Okay, ramai juga yang tanya soalan, dan ini kita nak landing dah ni, nak tutup, minta maaf ya, muka pun tak bermaya sebab kepala bos berdenyut-denyut, sahabat-sahabat semua. Okay, jadi semalam tim memang nak bagi saya payung. Tim nak bagi payung. Setiap kali tim buat payung, saya kata tak apalah, tak ada apa pun ni, bukan panas sangat. Padahal panas. Oi, 2-3 jam juga tu, bawah panas apa semua, campur duduk bawah atap. Itu yang kesannya berdenyut-denyut malam tadi sampai sekarang. Okey, sahabat-sahabat sekalian, siapa yang nak buat korban, ni dia nombor telefonnya. Kita buat korban. Korban dalam negara dan luar negara. InsyaAllah kami melakukan dan melaksanakan ibadah korban dengan seamanah yang mungkin, dengan sebaik mungkin. Tapi sebenarnya kita nak ajak sahabat-sahabat semua datang ni. Datang. Ini nak ajak semua datang. Tak ada lagi menu. Semalam minta tulis menu, Encik. Nak ajak, ini percuma. Nak ajak bersilaturahim, datang semua ramai-ramai, bawa ahli keluarga, bawa mak ayah, bawa adik-beradik, bawa kawan-kawan, sebarkan. Kita jumpa pada hari Sabtu ni, dan insyaAllah saya sendiri akan masak. Saya akan masak sup tulang pawa, resepi arwah ayah. Tapi kita menunggu lagi hadis tu. Tim tak jumpa ya? Takut tim dah bagi, Encik. Subhanallah. Amalan anak ataupun berbakti buat ibu ayah yang telah meninggal. Ya, ada 8 dekat 900k. Jom kita tag sampai 1 juta. Kita nak ajak sahabat semua datang ke rumah terbuka. Sebenarnya bukan rumah terbuka. Panggilnya majlis terbuka ataupun ladang terbuka. Kan tak apalah apa dia. Tapi majlis makan-makan, nak jemput semua sahabat datang, tak kira siapa, kita jangkakan dan sediakan makanan untuk 5,000 orang. Untuk 5,000 orang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, pada hari Sabtu ni, InsyaAllah saya sendiri akan masak 2-3 kawah ke sup tulang. Ini resipi arwah ayah, dan saya memang boleh masak jumlah yang banyak. Berkawah-kawah saya boleh. Maksudnya boleh pandai buat anggaran lah. Sebab ada pengalaman dan ada kemahiran tersebut. Kan panjang pula cerita macam mana boleh masak jumlah banyak-banyak ni. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, bila? Iaitu 27 Mei, hari Sabtu ni, 10 pagi sampai 5 petang. Saya insyaAllah akan ada daripada pukul 10 pagi sampai 5 petang. Siapa yang nak bersemuka, nak bertemu muka, ada macam-macam. Ada kambing golek, ada sate, ada mihun sup, mi sup, ada apa lagi? Ada nasi, ada macam-macam lah. Macam-macam makanan. Jom datang di kampung Sungai Yu, Kuala Selangor. Daripada 10 pagi 5 petang. So siapa yang datang pada jauh nak pergi pesah buku, teruslah langsung datang ke sini ya. Masya Allah. Kalau macam takut skamer ke, betul ke tak ni kan, apa semua, sebenarnya anda cari je Waze Ladang Ternak Umar, anda akan jumpa lokasi ni. Okey. Kalau anda confused tengah jalan, tak jumpa, Waze hilang apa semua, anda boleh call nombor telefon 0112088793. 0112088793. Mungkin ada orang nak sponsor. Ustazah, hari tu saya nak sponsor. Alhamdulillah. 0112088793. Tapi ada yang sekali tu. Okey. Subhanallah. Jadi, insyaAllah kita jumpa hari Sabtu ni. Hari ni hari apa? Rabu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Lagi 2 hari saja. Jom. InsyaAllah ada rezeki. Yang turun dengan bas ada kalau tahun lepas. Ada ustazah, saya datang pada Kedah. Oh, jauhnya. Saya datang dengan bas, lepas tu turun, lepas tu datang sini. Masya Allah, insya-Allah. Anda boleh bersantai-santai kat sana. Memang ada surau yang selesa, ada tandas yang cukup. Anak-anak boleh datang main dengan lembu, main dengan kambing. Kambing bukan macam kandang, nampak macam istana kambing. Kita buat cantik kandang tu. Semualah
tu apa sekian, kawasan yang indah, bersih, kehijauan. Cik, macam mana pokok-pokok? Dah tambah belum? Ataupun kadang yang cantiknya buat dengan tayar-tayar tu je. Color tayar, lepas tu ada pokok-pokok. Kita nak indahkan ladang ternak kita ni. Masya Allah. Siapa nak buat korban dengan ladang ternak kita, boleh pilih lembu, kambing, biri-biri sendiri. 0112088793. Jadi sahabat-sahabat, untuk buat baik kepada si mati, terutama contoh untuk ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia, kita mohon ampun bagi mereka. Doa kita, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku, ampunilah saya dan ibu bapaku. Jadi pertama mohon ampun. Lepas tu yang kedua, kita buat baik kepada ahli keluarga, ibu dan ayah, ataupun buat baik kepada kawan-kawan. Sebagaimana Nabi buat baik. Bila Nabi nak sembelih ada binatang, mesti Nabi akan beri juga bahagian kepada kawan-kawan Sayyidatina Khadijah. Padahal Sayyidatina Khadijah dah meninggal dunia, tapi bagi ahli keluarga dah tak ada, semua dah meninggal juga. Jadi Rasulullah buat macam mana? Rasulullah beri pula kepada kawan Siti Khadijah. Jadi bukan ahli keluarga saja, kawan kepada mak ayah pun kita buat baik. Kalau kita nak buat surprise delivery pada mak ayah dah tak ada, bolehlah buat kepada kawan mak ayah ataupun ahli keluarga yang lain. Itu cara kita berbakti, dan apa yang kita buat itu pahalanya insya-Allah akan dapat juga pada ibu dan ayah yang telah meninggal. Lepas tu melunaskan hutang. Bantu lunaskan hutang. Yang keempat, melunaskan kewajipan yang belum mereka tunaikan. Seperti haji mungkin, tak pernah pergi umrah. Mungkin ada puasa yang belum diqadak lalu kita qadak. Kalau solat tak boleh ganti. Semoga terjawab. Ulang lagi nombor telefon. Okey, ulang nombor telefon untuk anda datang ke majlis jamuan ladang terbuka. Jemput semua. InsyaAllah sebab ladang tu besar 4 ekar. Jadi jangan risaulah takut tak muat. Tak, kita ada pakaian cukup, kita ada ruang yang cukup. Subhanallah. Nombor telefon 0112088793. 10 pagi tu. Jadi tak payah sarapan. Tahan 10 pagi, mari makan. Tengah hari pun tak juga, petang. Ustazah, saya hari tu satu hari lah saya nak sarapan, makan tengah hari, petang. Kita tak halau pun. Kita tak ada kata balik-balik lah muka sama je ni. Tak ada. Ini memang kita nak jamu, memang kita nak menggembirakan, membahagiakan. Ini bukan nak dapat sokongan, akhirnya sokongan apa-apa, undilah saya ke, tak ada. Cuma sokonglah kami. Macam itulah. Sokong perjuangan, sokong apa yang kita usahakan. Cuba baring atas ais sekejap Ustazah. Baring atas ais. Letak ais atas kepala macam tu kan. InsyaAllah nanti kita cuba. Ladang duduk kat mana? Kenapa ya? Ladang duduk kat mana? Ladang ni dekat Kampung Sungayu, Kuala Selangor. Ini dah tak jauh daripada Pantai Remis, pantai-pantai indah. So Kuala Selangor ni tu apa sekian, saya nak cadangkan dah daripada ladang ternak Ummah ni, ini ladang bawah kita, bukan bawah orang lain. Kita sendiri bermula. Saya, Cik Suami dengan Ustaz Hazmi Dimash, daripada awal kosong, kita cari tanah, lepas tu kita bina kandang, dan semua kos kandang semua dah lebih daripada 4 juta ya Cik. Pembinaannya sekali dengan harga tanah. Anda boleh tengok bagaimana kita uruskan ladang ternak kita dengan pembinaan yang high quality. Okey, baik. Ada satu zoo namanya Hussein Fauzi Farm. Hussein Fauzi Farm. Mini zoo di bawah Ustaz Hussein. Ustaz Hussein ni adalah penggembala kambing dan lembu kami. Ustaz Hussein ni yang ketua menguruskan ladang ternak. Tapi sebelum itu beliau dah lama buat mini zoo, Hussein Fauzi Farm. So hujung minggu ni, jomlah kita plan. Kebetulannya cuti sekolah, betul tak? Cuti sekolah. Kawasan Kuala Selangor ni menjadi kawasan tumpuan untuk pelancong. Sebab ada pantai, ada sungai yang cantik. Terima kasih yang bagi love dengan, macam tu dia bagi love tu sempena dah sampai 1 million. Terima kasih. Tap-tap sampai dah 1 juta. Alhamdulillah, barakallah. Moga menguatkan engagement, menguatkan kita punya reach kita, sehingga kerja dakwah melalui media sosial ini berkembang luas. Jadi anda plan hujung minggu ni kan cuti sekolah,
datang ke kenduri kita yang kita jemput semua, insya-Allah makan akan cukup. Macam tahun lepas tiba-tiba je makanan nampak kurang tapi orang masih datang, kita terus sembelih lembu sebab kita dekat kandang, insya-Allah tak busuk. Busuk tak ustazah, macam kotor je buat majlis kat ladang. Anda datang dulu anda akan tengok, sebab kita ada dewan khas, kita ada surau yang bersih, kita ada tanah dan kandang sebelah sana. So macam tahun lepas kita tengok macam makanan dah nak, bukan dah nak habis, maksud kita standby, terus sembelih kambing, sembelih sebab fresh, jadi lembut sangat daging tu, terus bakar. Jadi insya-Allah makanan ada sampai habis. Kita ada dah backup plan. Kalau gini-gini macam mana nak buat. Dan Chef Asma akan masak sendiri. Saya akan masak sup tulang, mungkin 3 kawah, 2 kawah, 4 kawah. Yang mana sup tu kita boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan mihun sup. Kita akan sediakan bahan-bahan mihun sup cara orang Terengganu makan mihun sup. Orang Pantai Timur, kebabum sedap. Jadi subhanallah, semuanya adalah daripada daging kambing, lembu segar daripada ladang ternak kita. Anda akan tengok macam mana lembu kambing kita diternak. Jemput semua datang hari Sabtu ni, insya-Allah. Jadi anda terus boleh plan untuk percutian yang sebenarnya jimat tetapi menarik. Di Kuala Selangor ada banyak sangat homestay. Ada sungai yang cantik yang orang pergi keliling tengok kuning-kuning tu kan. Yang terbang-terbang tu. Lepas tu ada pantai yang indah cantik. Lepas tu ada apa lagi? Ada mini zoo. Mini zoo Hussein Fauzi Farm ni menarik sangat zoo dia dan bersih, cantik, indah. So bukannya tak boleh nak bagi Kuala Selangor ladang ternak tu semata-mata nak pergi. Tak, anda boleh plan banyak aktiviti di sekitar Kuala Selangor, ambil homestay dan sebagainya. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga berjumpa lagi. Boleh ya kita tangguhkan? Saya mohon maaf sebab tak fokus kepada kitab kita. Sebab kalau nak baca dalam keadaan saya sakit kepala ni, dia jadi try hard lah. Nak baca, nak tengok ayat, lepas tu nak kupas dan nanti takut tersilap. Walau bagaimanapun hari ini Alhamdulillah kita telah mengupas secara mendalam tentang fadilat zikir. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang yang istiqamah dengan zikir yang kita bincangkan tadi. Terima kasih banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih sahabat di muka buku yang istiqamah sampai hari ini. Terima kasih sebab star yang diberikan. Terima kasih emoji, komen dan semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat di TikTok, adik-adik, sahabat-sahabat, anak-anak, ibu ayah dan sebagainya. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita akan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Yang bagi gift yang unik-unik, 1.1 juta likes, yang bagi emoji, komen dan semuanya adalah menyumbang dan membantu kepada gerak kerja dakwah, kekukuhan medium dakwah kita di media sosial. Moga apa yang kita sumbangkan, walaupun kita bagi emoji, walaupun tak bagi apa-apa, tengok duduk senyum-senyum sambil buat kerja, duduk hadir sama, itu juga adalah sumbangan yang besar, sokongan kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang duk suka tengok gift, dia terbagilah lagi siapa ada duit tu, macam tu kan. InsyaAllah semua tu akan ditukar kepada infak, gerak kerja dakwah. Terima kasih.